Ibrahim. Majlis dengan ini mempersilakan Saudara Rafizi Ramli. Kita masih ada lagi lebih kurang 56 minit dalam tempoh kempen P132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Cawang Senghau. Waalaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Musliadi, saudara fungsi majlis pada malam ini, seluruh barisan kepimpinan, sahabat-sahabat lama, ada yang ketua-ketua cabang daripada keadilan, wakil-wakil rakyat, sahabat-sahabat pimpinan daripada Bersatu, daripada DAP, daripada Amanah, saudara-saudari, adik kakak yang dimuliakan sekalian. Saya diberi arahan untuk bercakap sementara menunggu Datuk Seri Anwar sampai. Dia datang ke dia tak? Saya hilang suara bukan sebab saya berceramah, tapi saya kena jangkitan bronchitis. Jadi saya memang tak ada suara. Menyuruh saya berceramah sementara menunggu Anwar Ibrahim sampai adalah satu penderaan. Ni yang ada hari ni, yang ramai kat depan ni. Ni berapa orang Port Dickson ni? Saya rasa banyak orang luar daripada orang Port Dickson ni. Tapi Alhamdulillah tak apa, kerana insya-Allah pilihan raya kecil Port Dickson ini bukan sahaja untuk kawan-kawan di Port Dickson. Ini satu perayaan demokrasi kepada kita seluruh rakyat Malaysia, untuk kita sambut saudara Anwar Ibrahim kembali ke Parlimen insya-Allah selepas ini. Saudara Musliadi sebut tentang Port Dickson. Memang sebenarnya semasa kita membincangkan calon-calon untuk diletakkan bertanding di kerusi-kerusi ini sebelum menang lagi ni. Ini masa bulan April, bulan Mei, masa kita membincangkan calon-calon. Sudah tentu kita tengok kerusi mana dan calon mana, kerana kita masa itu ada keyakinan yang Pakatan Harapan akan menang. Dan memang kita usaha supaya kalau Pakatan Harapan menang, perjanjian utamanya ada 3. Pertama, kita mengalung-alungkan kebersamaan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Kedua, kita mengangkat Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan yang ketiga ialah janji kita kepada rakyat, undi Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lepas, menang Pakatan Harapan. Janji kita ialah dalam tempoh 7 hari kita akan usahakan pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui pengampunan diraja, dengan niat dan tujuan supaya dia boleh turut serta mengambil bahagian di dalam politik tanah air untuk diangkat menjadi Perdana Menteri ke-8. Jadi masa kita rancang, tengok kursi sana, tengok kursi sini, tengok ke mana-mana, memang sebenarnya kita sudah mengintai ada kerusi-kerusi yang sesuai untuk Datuk Seri Anwar jika diperlukan bertanding untuk menjadi kembali ke Parlimen. Dan salah satu kerusi itu tidak lain dan tidak bukan, sudah tentu adalah kerusi Port Dickson. Memang betul, saya ingat yang saya mula-mula kenal politik tahun 1998, antara peringatan dia kena minta air, belum apa-apa lagi aku dah kena minta air dah. Saya kena bronchitis, batuk teruk. Antara perkara
Yang awal-awal sekali yang saya belajar dulu ialah minum air. Ini memang dulu kita diajar oleh Datuk Seri Anwar tahun 1998, wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Manusia merancang, mereka merancang, itu ada ayat yang merujuk kepada perancangan kaum Yahudi dahulu. Tapi perancangan Allah adalah perancangan sebaik-baik perancangan. Kita merancang nak letak calon dekat mana, kursi mana, bila masanya telah sampai, tidak perlu pun kita tanya. Ada 3-4 orang ahli parlimen yang datang menawarkan diri. Datuk Seri, ini ada loteri baru. Saya tengok awal-awal ni, Musliadi tulis nampak macam LOYC. Aku tengok juga love you ke apa ni, LOYC. Rupanya ini kereta bertuah yang elam kereta kamu tengah buat bising. Jadi sesiapa yang mempunyai kereta berikut dengan plate number WYC, WVC WVC 2731, minta untuk tengok kereta tengah buat bising sekarang. Jadi saya nak kembali soal kenapa Port Dickson ini. Belum pun kita perlu panggil dan tanya siapa yang sudi untuk menawarkan diri, memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 3-4 orang ahli parlimen yang menawarkan diri. Dalam banyak-banyak ahli parlimen yang menawarkan diri itu, yang nampak paling ke depan, yang bagi saya betul-betul dia rasa itu peranan dia yang paling baik untuk bantu rakyat dan bantu perjuangan, tidak lain dan tidak bukan Datuk Daniel Balagopal Abdullah, mantan di sini. Sebab orang lain cakap, dia tulis awal-awal siap-siap lagi. Yang baiknya tentang Datuk Daniel ini ialah dia pesara, pencen, pegawai kanan tentera laut yang bukan orang politik. Saya bawa dia masuk dalam PKR tahun 2016. Masa itu saya memang terkenal selalu baik dengan anggota tentera yang nak dibawa masuk dalam politik. Pilihan raya umum yang lepas 2013, saya berjaya memujuk Laksmana Bersara Tuan Haji Imran yang menang kerusi parlimen di Lumut. Dari situ bermula sebenarnya. Cerita dia mudah je Pakcik. Saya duk berceramah pumpang-pumpang pasal tentera, pasal kebajikan semua ni. Saya tengok ada seorang pakcik pakai serban dekat bawah. Saya duk bercerita ke atas ni, orang duk lalu lalang turun tabik kat dia. Saya kata apa dia? Dia mengganggu aku. Aku duk ceramah, orang duk tabik pakcik kat bawah tu. Jadi bila habis ceramah, saya tanya pakcik yang pakai serban kat bawah tu siapa dia tu? Dia orang beritahu itu Tuan Haji Imran. Dulu dia adalah bekas komando di sini. Sekarang dia bersara, dia bantu kita sedikit sebanyak sebab dia pencen dan sekarang pencen, dia bantu PKR masa itu. Saya pun panggil dia, ambil nombor. Esok pagi-pagi daripada Kuala Lumpur, saya telefon dia, tanya Tuan ada niat tak kalau bertanding untuk Parlimen Lumut jadi ahli parlimen, boleh tak? Ada cerita lain tak? Yang lain tu saya tak nak cerita. Daripada situ dia membuka ruang kepada saya untuk mengenali lebih banyak pegawai-pegawai tentera yang saya boleh pujuk begitu. Di Perak dahulu ada beberapa kerusi yang kita tahu perlukan pegawai tentera kanan untuk menang. Datuk Seri dah sampai tak? Belum lagi. Aku ingat nak berhenti dah. Ada 2-3 kerusi parlimen yang kita tahu sebab undi pos, undi tentera, kita perlukan pegawai kanan beruniform untuk bertanding atas tiket kita.
Itu membuka ruang untuk saya kenal Datuk Daniel. Sebab saya nak suruh dia bertanding di salah satu kursi di Perak yang ramai undi tentera. Tapi dengan perancangan, sebab tu saya kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dia dapat kerusi yang lebih baik di Port Dickson. Dan Port Dickson ini kena kerana ini bandar tentera juga. Akhirnya Datuk Daniel bertanding di sini. Dan bila tiba masanya, dia memang bagi surat dahulu. Dia kata, YB, saya bukan orang politik. Saya ni di hujung kerjaya, saya orang pencen. Saya nak tolong rakyat saja. Saya dah turun ke bawah 3-4 bulan menjadi wakil rakyat. Antara perkara yang cukup saya tidak boleh tahan ialah berjumpa dengan orang-orang miskin yang sebenarnya masih ramai dekat Port Dickson. Diberitahu saya tentang seorang pesara tentera kudung tangan, ni kudung kaki. Jadi dia pergi rumah, bawa kursi roda yang baru. Pakcik tu, sayangnya kursi roda baru tu, dia kata kalau kursi roda ni hanya pakai untuk majlis-majlis tertentu. Kalau biasa punya dia masih nak guna kursi roda lama. Jadi Datuk Daniel kata, logiknya dengan keadaan yang ada, apakah bukan lebih baik kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim yang insya-Allah kita rancang dan kita susun untuk menjadi Perdana Menteri, bukankah lebih baik kalau dengan ramainya orang memerlukan bantuan, dengan segala tumpuan yang sepatutnya kita beri kepada tempat macam Port Dickson ini, bukankah lebih baik kalau wakil rakyat ahli Parlimen Port Dickson itu ialah seorang bakal Perdana Menteri? Sudah tentu lebih ramai orang-orang di Port Dickson ini dapat dibantu. Saya tengok kat dia, saya terkejut pun ada, terkebil pun ada, pelik pun ada. Dalam politik ni orang bergaduh besar-besaran, berebut satu kursi. Dalam fikiran pemilihan sekarang, pecah kepala, berebut nak jadi jawatan. Tapi kita ada seorang bekas pegawai tinggi yang dia dah dapat dah, di tinggi ke atas ni, dia dah jadi ahli parlimen. Dia pernah jadi Laksamana 2 bintang. Sekarang dia datang jumpa, dia kata, saya sangat prihatin dengan keadaan di bawah dan saya yakin Anwar Ibrahim atas kedudukan dia akan dapat membantu lebih ramai orang susah. Dengan satu syarat saja dia minta dengan saya. Syarat dia masih mahu kekal di dalam pejabat dan pusat khidmat di Port Dickson sebab dia nak menghabiskan masa membantu lebih ramai orangnya. Kalau pakcik-makcik adik kakak berada dalam keadaan saya, pakcik-makcik nak buat macam mana? Pakcik-makcik nak tampar dia. Gila ke apa kau ni? Kau dah jadi ahli parlimen, tak nak jadi ahli parlimen? Saya tengok dia, saya kenal dia, dia kawan saya. Maka saya beritahu, Alhamdulillah, terima kasih. Saya bawa kepada Datuk Seri, dia jumpa yang lain, surat semua selesai. Maka kita pun adalah pilihan raya kecil pada kali ini. Ramai orang masa tu kata, habislah Anwar Ibrahim lepas ini sebab orang marah. Kenapa kamu mengosongkan kerusi demi cita-cita pribadi kamu? Baru sebut kena minum air lagi. Allah Akbar. Straw tak ada kan straw. Ni buka botol ni payah lah. Lain kali buat pilihan raya bukan musim hujan demam macam ni. Aku kena jangkitan batuk ni. Ada orang kata, Anwar Ibrahim, kali ini kami akan ajar kamu. Kamu telah membazir. Kamu telah menghina mandat rakyat orang Port Dickson. Port Dickson bagi undi kepada Datuk Daniel. Kamu cuba-cuba kerana cita-cita kamu tamak nak jadi Perdana Menteri. Kamu menghina mandat rakyat. Ramai yang kata macam tu. Ni cyber warrior yang duduk menulis ni. Dia duduk kat bangsa, bukan mari sini pun. Dia lupa satu benda. Sebelum kita buat keputusan, kita dah semak.
Ni berapa orang ramai orang Port Dickson ni? Sebab ramai pelancong politik ni. Sebab kalau orang Port Dickson, sudah tentu ada yang pernah mendapat panggilan daripada kami. Sebelum kita buat keputusan untuk mengosongkan kerusi Port Dickson, kita telefon dulu. Kami dah telefon pada kadar yang cukup tinggi. 3,000 orang pengundi berdaftar yang mewakili demografi pengundi di Port Dickson. Sebelum umum lagi kita dah tanya, adakah kamu bersetuju kalau Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson? Saudara-saudari, jumlah pengundi di Port Dickson bukan yang duduk bising dekat Bangsa, dekat PJ, dekat Ceras, dekat KL. No, ni kita tanya orang Port Dickson, tanya soalan awal, adakah kamu bersetuju? Sebelum kita kosongkan, yang bersetuju itu cukup tinggi. Kami tanya lagi soalan. Masa ni tak tahu lagi siapa yang akan lawan Anwar. Kita hanya tanya soalan mudah. Sebagai pengundi di Port Dickson, adakah kamu merasakan jika Anwar Ibrahim bertanding sebagai calon parlimen di Port Dickson dengan kedudukan dia sebagai bakal Perdana Menteri, adakah itu akan membawa kebaikan kepada Port Dickson? Cukup tinggi yang kata, ya bagus, kalau Anwar bertanding di sini, itu akan bawa kebaikan kepada Port Dickson.